A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi hari ini 93 bersamaan berapa Ramadan kita semua, sahabat-sahabat. 17 tak ya? 18 Ramadan ke kita hari ini. Dan kita akan menyambung kuliah yang kali terakhir pada bulan lepas, iaitu pada 5 Mac 2023, kupasan surah An-Naba. Ayat minggu lepas kita, bukan bulan lepas ya, kita berhenti ayat 12 hingga 21. InsyaAllah mungkin kita akan menyambung ayat seterusnya sebentar lagi bersama Fadil Ustaz Ahmad Husni. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran yang bagi Ustaz Ahmad Husni hari ini sebagai pengkuliah kita, dan juga mengalu-alukan kehadiran para guru, para ustazah, iaitu Cikgu Hashimah hadir di sini, Ustazah Norsyam, ada Cikgu Najibah, IKM, Semak Kajang, dan juga ada sahabat-sahabat Nadi dari seluruh Malaysia, dan juga ada sahabat alumni dari sekolah menengah sains pokok sena, alumni Saina yang menyokong program kuliah subuh An-Nadi dari awal lagi bersama kita mendengar kuliah kuliah subuh An-Nadi yang kita telah anjurkan selama ini. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni untuk menyambung kuliah beliau. Silakan Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Tak buka pula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa Nabiyyina Muhammadin khairu man ishtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan lagi kita ruang untuk berada lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga kesempatan kita yang ada ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin agar Ramadan tidak terlepas daripada genggaman kita untuk kita memperkasakan dan memperbanyakkan ibadah. Terima kasih kepada Tuan Presiden dan seterusnya, guru-guru, para asatizah yang dikasihi dan dihormati, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam tafsir Ibnu Kathir. Kita masih berada di dalam surah An-Naba. Terhenti kita pada ayat yang ke-21 pada baru-baru ini, dan insyaAllah kita akan sambung seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, neraka Jahannam itu, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu sentiasa mengintai dan menunggu. Baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat neraka Jahannam, mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah lokasi yang disediakan untuk mereka yang melampaui batas. Maknanya orang-orang yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursadatan, dia tunggu. Bila kita sebut neraka Jahannam ni tunggu, maknanya macam neraka Jahannam ni sesuatu yang hidup, betul tak? Betul lah. Neraka dia benda yang hidup lah. Dia hidup, dia menyala, dia hidup. Dan di dalam neraka Jahannam itu ada dia satu lembah yang menanti-nanti kedatangan. Seolah-olah memang disediakan dan memang neraka itu bersedia untuk mengazab orang-orang yang mengintai dan menunggu kemasukan. Maknanya macam tak sabar-sabar macam kita lah, mengintai-ngintai hari raya. Ada yang kata 21, ada yang kata 22, ada yang kata macam-macam. Mujok ada yang tak kata 20 tu hari raya. Yang tu lagi jam. Kan 21, 22 duk khilaf lah. Ni mari seorang ahli falak. Mari pula astronomi, astrologi, segala-gala mana ada. Semua pasal nak tentu raya ya. Lagi canggih teknologi, lagi susah nampak gayanya. Zaman kita dulu-dulu ingat senang aja. Tak ada apa, semua orang terpeleku kat TV1, tunggu je lah pengumuman. Raya esok ke, raya lusa ke, lepak je semua orang. Tak ada masalah. Semua orang bertenang-bertenang je. Raya esok, Alhamdulillah, raya semua raya. Siap-siap ready semayang raya. Janji raya Ustaz, betul, janji raya. Yang penting raya tetap 1 Syawal. Dia takkan jadi tarikh lain. Itu senang, habis cerita. Jadi neraka Jahannam memerhatikan, menunggu-nunggu, seolah-olah tidak sabar untuk mengazab. Siapa yang akan diazab? Littaghina ma'aba, iaitu golongan-golongan yang disebut sebagai tempat kembalinya golongan pelampau batas. Wahum al-maradatul usad al-mukhalifuna lirrusul, iaitu orang-orang yang melampaui batas dan melanggar perintah Rasul, tidak mengikuti arahan-arahan ataupun ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Ma'aba, iaitu marji'an wa munqalaban, tempat balik, tempat kembali, wa masiran wa nuzula, dan tempat dia kembali serta tempat turunnya, tempat tinggalnya. Kan? Dalam hadis disebutkan kepada orang yang suka pergi balik ke masjid, dalam kitab Ar-Raqaiq, kitab Ar-Raqaiq daripada Sunan Imam Tirmizi kalau tak silap ingatan saya, kitab Az-Zuhd wal-Raqaiq, disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan tempat turun ataupun tempat tinggal ataupun tempat istirahat bagi mereka yang sentiasa, kata Nabi SAW, pergi balik ke masjid. Maknanya kullama raha au gada au raha. Maknanya setiap kali dia pergi ke masjid, lepas tu dia balik, dia pergi balik tu, Allah Ta'ala sediakan setiap kali itu adalah tempat tinggal dia, makanan dia, dan juga tempat persinggahannya di dalam syurga. Mana ada tempat singgah kalau dalam syurga tu, maksudnya memang tempat tinggal terus lah. Ya. Baik. Kata Al-Hasan dan juga Qatadah, inna jahannama kanat mirsada annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza bin nar
fa in kana ma'ahu jawazun naja wa illa ihtubisa. Tidak ada yang akan masuk ke dalam syurga kecuali dia mesti lalu atas dulu. Atas neraka tu maksudnya apa? Lalu tiang sirat bawah dia tu adalah neraka. Maka siapa-siapa yang terbebas, terlepas daripada itu, maka barulah dia terbebas daripada api neraka. Dan kalau tidak, dia tertangkap dan tersimpan dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Baik, itu adalah tempat mereka akan tinggal selama-lamanya. Berapa lama mereka akan tinggal? Labithina fiha ahqaba. Makithina fiha ahqaba wa hiya jam'un huqbin wa huwa al-muddatu min az-zaman wa qad ikhtalifu fi miqdarihi. Okey, baik. Mereka akan tinggal di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, berabad-abad lamanya. Ahqaba. Ahqab ni jam'u huqub. Jamak kata apa plural ataupun kata jamak daripada perkataan huqub yang bermaksud jarak masa yang sangat panjang, dan para ulama berselisih pendapat. Ada yang kata satu hukum akan datang satu hukum yang lain, sebab itu disebut ahqab. Ahqab ni beberapa zaman yang panjang. Ada kata tempoh masa dia 80 tahun. Hukbin wahid 80 sana. Satu hukum 80 tahun. Jadi 80 tahun habis satu hukum, mari hukum lain pula. Mari tahun lain pula. Okey. Jadi apa itu adalah apa yang dijelaskan daripada Ali bin Abi Talib. Ma tajiduna al-hukba fi kitabillahil munazzal. Apakah pandangan kamu terhadap al-hukub yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab? Qala najiduhu 80 sanah. Kami mendapati hukub itu tempoh masa dia 80 tahun. Kullu sanatin 12 syahran. Setiap tahun itu 12 bulan. Kullu syahrin 30 yauman. Setiap bulan pula 30 hari. Wa kullu yaumin alfu sanah. Dan setiap hari panjangnya 1000 tahun. Allah. Tak terbayang lama-lamanya. Kalau orang tu masuk dalam penjara, disebutkan penjara, kena penjara berapa? Seumur hidup. Seumur hidup pun kita pun tak tahu bila mati-matilah kan. Jadi seumur hidup, panjang-panjang hidup. Allah, macam mana keadaan? Kita pun tak dapat bayang. Ni lagilah tempoh masa yang sangat panjang. Baik. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir daripada Ali bin Abi Talib menerusi jalur-jalur sanadnya lah. Baik. Dan ada yang kata 70 tahun, ada yang kata 40 tahun. Tapi yang pentingnya panjang masanya itu. Panjang masa dia lah. Panjang pula perbincangan. Baik. Kemudian dikatakan ayat yang seterusnya, labithina fiha aqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang mendidih, hamim, ghassaq dan juga nanah. Baik. Mereka tidak dapat apa-apa nikmat sewaktu berada di dalam neraka Jahannam, dan di dalam tempoh masa itu tidak berada dalam rasa dingin yang menyejukkan mereka daripada panas itu. Tidak ada. Mereka tak ada apa-apa yang boleh dibuat penyejukan. Maknanya tak boleh nak sejuk. Tak boleh, tak ada apa. Panas. Dan tidak juga dapat menikmati minuman yang menghilangkan dahaga kecuali namanya al-hamim, iaitu air yang panas lagi mendidih. Kita biasanya kalau tengah panas, apa yang kita nak adalah air. Kalau nak minum air, kita tak carilah air yang panas menggelegak. Itu memang manusia. Tapi dalam neraka itu yang ada. Maknanya minum itu pun tidak mencapai kepada maksud menghilangkan dahaga. Tidak sampai kepada maksud ar-ray. Dalam syurga ada pintu namanya ar-rayyan. Apa maksud rayyan? Pintu orang yang diberi minum, pintu yang orang yang diberi
puas ketika minum. Tu rai itu maknanya hilang, thirst quencher, kan? Hilang dahaga. Jadi apa nama tu, tak ada penghilangan dahaga. Okey, maksud minum air itu tak sampai. Dan al-ghassaq adalah nanah-nanah yang terhasil daripada para penghuni neraka. Azab sebegini dikenakan terhadap mereka sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. La yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban tayyiban yataghadzawna bihi. Mereka tidak dapat apa-apa yang menyejukkan hati mereka, apalagi minuman yang boleh memberikan kelegaan kepada mereka. Dan dosa yang mereka lakukan adalah syirik, dan tidak ada azab lebih besar daripada api neraka. Kerana amalan mereka yang penuh dengan kejahatan, maka mereka mendapat kejahatan yang setimpal, balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Baik, apa wajaza'u sayyi'atin, dan balasan satu kejahatan itu adalah sayyi'atin misluh. Serupa hebat dia. Dia punya punishment dia serupa macam dahsyatnya kejahatan yang ini. Setengah-setengah pendapat menyebutkan bahawasanya perkataan bardan tu bukan maksud sejuk, tapi dia kata rasa mengantuk ataupun tidur. Maknanya tak ada nak lena. Kena azab tu sampai tak ada nak tidur. Apa yang jelas adalah ini adalah balasan kepada orang-orang yang kafir, yang mana mereka tidak melakukan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada mereka. Rentetan daripada itu, Allah menceritakan tentang apa yang diperlakukan oleh mereka. Bukan cerita tentang azab saja, Allah cerita pula ciri-ciri orang-orang yang kena azab ni. Apa dia? La yadhuquna fiha illa ma jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Apa dia? Sesungguhnya sebelum ini mereka itu tidak takutkan kepada hisab, tidak peduli kepada hisab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada mereka. Allah Taala telah sediakan kepada mereka. Mereka tak percaya bahawasanya mereka ini akan dihisab di hari kiamat. Mereka menafikan hisab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, kerana tak peduli, tak gerun dengan ketentuan dan kiraan-kiraan, taksiran yang akan dibuat terhadap amalan-amalan mereka. Sebab apa? Sebab dia tak nampak benda tu. Benda tu tidak diketahui. Kalau kita ni bulan 3, bulan 4 ni, sahabat-sahabat kita dekat LSDN, mereka kita ni duk takut lah, duk tunggu nak kena hisab dengan LSDN kan. Bagi saya hisab LSDN ni dia bagi gambaran lah hisab kat akhirat juga tu sebenarnya. Dia takkan tinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia takkan tinggal sekecil-kecil pendapatan, sebesar-besar, kalau besar lagi lah dia kaut kan, sebesar-besar pendapatan, sekecil-kecil pendapatan, tak ada, semuanya akan dimasukkan. As long as dia transfer masuk dalam akaun, memang mereka boleh capture. Hampa tak boleh lari lah. Itu baru hisab dunia. Tapi hisab akhirat ya, mali hadzal kitab, kita pun pegang tengok kitab. Mali hadzal kitab, apa kitab ni? Apa hadis ni? Hadis ni dia punya memori dia bukan terabyte, tak tahulah, dia lifelong byte. Bukan terabyte, bukan apa semua, tinggi-tinggi byte tu. Maknanya tidak ada yang disebut melainkan sebut mereka. Semua benda. La yughadiru, tak ditinggalkan. Kecil, besar, semua benda, bersin, batuk, semua kena tulis. Bersin berapa kali, batuk berapa kali, menguap berapa kali kan. Terutama dalam majlis ilmu, menguap berapa kali tulis semua. Baik. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan beberapa bentuk pendustaan.
sekeras-kerasnya mereka mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan hujah-hujah Allah dan dalil-dalil yang datang ke atas hambanya yang mana diturunkan ke atas para rasul. Mereka menerima dengan kecaman dan juga tidak membenarkan, mendustakan. Dan mereka mendustakan ajaran dan kenabian Nabi Muhammad SAW, mendustakan hari kiamat, dan ini menunjukkan betapa rosaknya pegangan hidup dan akidah mereka. Baik. Okey. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan semua benda kami telah catat dalam buku catatan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu setiap perbuatan dan setiap apa yang dilakukan oleh hamba dan akan mencatatnya dalam buku catatan. Para malaikat yang menjaga catatan amal mencatat setiap amalan. Malaikat yang duk jaga kita ni tulis ke semua apa-apa yang kita buat. Macam tadilah saya sebut. Wa qad alimna al-a'mal al-ibad kulluhum. Kami tahu dan kami tulis, kami catat dan kami akan balas. Maksudnya ini kerja pada malaikat. Ada tak potensi malaikat skip? Tak ada. Malaikat-malaikat ni bila dia diberi arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana malaikat yang nak tiup sangkakala itu, matanya terbuka sepanjang masa. Mata dia terbuka sepanjang masa melihat ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, tengok, melihat, nak tunggu arahan Allah. Nah, kalau dapat je signal untuk tiup sangkakala, dia akan terus tiup. Dia takkan lewatkan walau sedikit pun. Itu maksudnya betapa malaikat ini setianya dalam tugasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak akan ada yang ditulis melainkan ditulis semuanya. Baik dibalas dengan amalan kebajikan sekiranya buat baik, kalau kejahatan kita buat jahat, kita akan dibalas dengan kejahatan juga, iaitu azab. Dan perkataan kitab itu, dan dahlah tulis ihsa ni apa dia? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, al-ihsa tu maksud dia statistik. Maknanya setiap buat, kalau statistik tu kita kumpul the numbers and we count the numbers. Okay. Kita kira numbers tu. Kita ada dia punya number dia tu. Kita ada. Itulah rekod yang ada. Betapa terperincinya rekod manusia ni yang dicatat oleh para malaikat. Setiap boleh buat with all the statistics. Bayanglah. Okay. Kemudian disebut pula ungkapan penghinaan yang ditujukan kepada mereka bertujuan menambahkan kehinaan ke atas mereka dengan firman Allah, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Sekarang ini rasakanlah, maka kami tidak akan menambah ke atas kamu kecuali pertambahan azab-azab yang lain pula. Dikatakan kepada ahli neraka, rasakanlah atas apa yang kamu duduk ini, dan kami tidak akan menambah kecuali azab daripada jenis yang serupa, jenis azab lah. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan banyak Tuhan kata azab-azab dia tu dia ada dia punya pairing dia. Azab-azab tu, satu azab tu dia ada pair azab yang lain. Subhanallah. Ya Rab, fadhuqu falan nazidakum illa adaba, kata Qatadah, fahum fi mazidin minal adabi abada. Mereka dalam keadaan azab yang ditambah-tambah selama-lamanya. Ya Rabbi ya Karim. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Daripada riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, diceritakan daripada Al-Hasan, sa'altu Aba Barzah Al-Aslami an ashaddi ayatin fi kitabillah ala ahli nar. Aku bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami tentang ayat yang paling teruk, paling dahsyat diturunkan ke atas ahli neraka. Qala, dia kata, Abu Barzah ni kata, aku mendengar Nabi SAW membaca, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah kecualikan azab ke atas kamu. Faqala halakal qaumu bima'asihim Allah azza wa jalla. Telah pun binasa kaum yang melakukan dengan maksiat mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma hadis ini disebutkan
oleh direkodkan oleh Imam Ibn Katsir sebagai hadis yang dhaif. Tapi maksudnya itu kita memahami bahawasanya azab Allah Subhanahu Wa Taala itu amat berat, amat pedih. Tidak siapa yang sanggup menahannya, apatah lagi ditambah-tambah azab. Baik. Setelah daripada diceritakan tentang perkara-perkara ini, biasanya Al-Quran akan bukan sahaja dia cerita tu, ayat yang devastating, ayat-ayat yang memang menggurunkan. Cerita menggurunkan tu, cerita gerunnya sampai ke sudah. Tak. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ni, ada setengah-setengah sahabat, bila dia dengar ayat-ayat, contohnya macam Sayyidina Umar, bila dia dengar ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, setiap kali kami bakar hangus kulit dalam neraka itu akan diganti kulit yang baru untuk dirasakan azab. Sayyidina Umar menangis terisak-isak macam budak kecil. Maknanya terlalu takut. Ni sahabat-sahabat Nabi, bila dia dengar, dia feel tau. Feeling dia tu. Kita mungkin dengar juga. Kadang-kadang tak faham kenapa tu imam ni menangis. Confused, blur. Blur. Kenapa dia nangis? Apa hal lah? Dia sedih apa, babe? Kenapa dia sedih, babe? Kan? Sedih tu Tok Imam hari ni. Kan? Padahal dia macam kita macam tu lah. Kita punya perangai kan. Kita blur-blur. Pasal. Kan? Kita tak tahu. Tapi orang yang menjiwai dia lain. Saya teringat waktu ialah tahun-tahun pertama yang saya sampai di Madinah Munawwarah. Kebetulan pada waktu solat Isya ketika itu, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi hafizahullah baru dibuka ataupun diberi semula jawatannya yang telah digantung selama hampir berapa tahun kot, lebih berapa tahun, 7 tahun ke apa. Jawatan dia jadi imam Masjid Nabawi kena gantung sebab ada kes beliau tegur dan marah kepada Syiah pada ketika itu. Adalah kes dia tu. Lalu itu urusan yang melibatkan kepada diplomasi negara kan. Jadi dia tak tahan masa tu sebab dia dengar grup-grup Syiah ni datang bila lalu dekat depan makam Rasulullah SAW. Bila lalu kawasan yang berhampir yang setentang dengan Abu Bakar dan juga Umar, dia kutuk sahabat, dia caci, dia maki. Jadi itu ditegur oleh Syekh Ali Huzaifi dalam khutbah dia. Habis khutbah tu dia kena ditahan sekejap, kemudian diberhentikan, tak jadi imam. Pendek cerita, malam tu itu hari pertama dia dilantik semula lah. Dan pada waktu tu, waktu Isya kalau tak salah ingatan saya, bila dia angkat takbir, kita dengar suara dia. Masa angkat takbir tu pun suara dia bergetar dah. Bila dia nak start je Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sempat nak habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu lagu dia lah tu. Dia nak start terus menangis. Terus terisak-isak dia. Sebab apa? Sebab dia faham konsep alhamdu tu, pujian tu kepada Allah. Dia rasa begitu happy dia. Sebab apa? Sebab dah dapat balik dia berkhidmat kepada orang Islam di dalam masjid. Nampak tak? Jadi itu feel, orang baca feel. Jadi kita pun sepatutnya macam itulah. Biarlah kita faham. Dengar bunyi Jahannam, dengar bunyi An-Nar. Kita kan smart kajang kan semua belajar bahasa Arab. An-Nadi. Nama kelab pun bahasa Arab. An-Nadi. Kelab. Baguslah. Kelab Smart K. Senang je cerita. Nama tak ada susah-susah. Kelab Smart K. Kan? Jadi ala kulit kita ni macam itulah. Kita cuba menghayati. Dan nak menghayati pun imam ni pun kenalah baca sedap juga. Jadi imam pun perlu baca macam ke laut aja bacanya, memang susah nak menghayati. Yang tu bukan menghayati, yang tu sakit hati kita dengar. Okay. Ala kulin, ini adalah ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan. Kemudian beralih. Ni teknik Al-Quran. Dia kalih pula. Dah dia bagi semua benda yang ekstrim, dia kalih. Dia diversion ataupun menukar konteks perbincangan. Tadi azab,
Sekarang ni Allah nak sebut tentang apakah manfaat dan juga kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Allahu Akbar. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu mafaz, dia dapat kejayaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kegembiraan yang diperolehi. Status kegembiraan yang diperolehi dan apa yang telah Allah sediakan daripada kemuliaan, nikmat dan juga kekalnya mereka dalam kebahagiaan itu. Mafaza, iaitu orang-orang yang bertakwa itu, mereka ini akan berjaya. Mereka ini mendapat kejayaan yang hebat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang hebat. Mereka akan menikmati keindahan-keindahan di dalam syurga. Terlepasnya itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini yang Allah Taala sebut dalam ayat yang lain. Siapa dia zuhziha, terselamat. Zuhziha tu dapat escaped from the hellfire, faqad faz, dia berjaya. Dia telah pun berjaya. Jadi orang yang selamat ni, selamatlah. Dia berjaya, dia victory, berjaya. Hadaiqa wa a'naba, dan mereka akan diberikan dengan pepohon kayu yang renggang dan anggur yang berbuah ranum lagi enak rasanya. Wa kawa'iba atraba, kita tengok kawa'iba atraba. Kawa'ib nawahid, kalau saya nak jelaskan kawaib ni apa dia? Kawaib ni gadis-gadis remaja yang sebaya, yang sedang mekar dan sedang kekar. Itu je saya nak cerita. Hal lain tuan-tuan bayang sendiri. Saya tak mau cerita hal lain. Hal lain kalau nak cerita tu sama-sama kita PM tepi. Tapi kawaib ni Allah ya Allah ya Tuhan. Bahasa Allah Ta'ala begitu terhormat nak menggambarkan kepada keindahan bidadari dalam syurga. Padahal kalau dalam Ibnu Katsir dia cerita sampai keadaan fizikal, maafkan saya, kalau dalam Ibnu Katsir dia cerita pasal fizikal yang kita kata rupa tu sampai ke benda-benda yang biasanya menarik perhatian lelaki terhadap tubuh wanita. Itu yang maknanya to that particular details diceritakan. Subhanallah. Hebatnya ganjaran yang diberikan kepada orang apabila kita pandang terpesona, mempunyai persamaan umur dan melayani tuannya dengan pelbagai minuman syurga yang tidak memabukkan. Kawa'iba atraba wa ka'san tu gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Okey. Baik. Disebutkan tentang nikmat syurga itu, apa dia? Okey. Qawaid. Ni pertama sekali disebut anggur. A'nab, anggur. Anggur ni pasal apa? Pasal anggur ni kalau dari sudut budaya Arab, mereka lebih dekat lah dengan nikmat. Nampak anggur tu sebagai satu benda yang luxurious, ya. Dan benda yang memang dia duk buat arak, memang dia duk buat makanan yang boleh disimpan lama bila dikeringkan. Kalau kita tengok dalam ni, disebut hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan juga anggur-anggur. Kebun-kebun dan anggur. Dalam bahasa Arab dia panggil ataf am alal khas. Okey.
diatafkan, disusuli sesuatu yang khusus daripada sesuatu yang umum, menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Sebab ganjaran dah taman. Taman tu biasanya kita faham pokok-pokok yang ada dalam taman, taman lah. Tapi dalam taman ada lagi pokok, antaranya adalah pokok-pokok anggur. Jadi pelbagai pokok ada. Pokok anggur ada, pokok kurma ada. Tak tahu. Orang tanya juga, Ustaz, durian apa nama tu, musangking dengan blackthorn ada tak? Hampa nak, insya-Allah ada dalam syurga. Ya, apa sahaja, jangan kita nafikan apa yang telah Allah Taala sediakan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, dan mereka tidak mendengar di dalamnya sebarang bentuk apa yang lara, yang sia-sia, yang tidak mempunyai benefit, manfaat, wala kidzaba, dan sesuatu pendustaan. Orang neraka ni, orang ahli syurga ni tidak akan bercakap dusta ataupun menipu satu sama lain. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat, banyak ayat yang lain. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada, dalam surah Tur pun ada. Ini adalah untuk menunjukkan betapa bersihnya suasana dalam syurga, betapa tenangnya suasana yang di dalam syurga itu. Tidak ada perkataan yang menyakitkan hati, tidak ada pandangan yang menyakitkan mata, tidak ada apa yang menyebabkan kita rasa tidak yakin, apa yang menyebabkan kita rasa tidak secure, tidak selamat. Semuanya itu terdapat di dalam syurga. Ungkapan para sastrawan mengatakan sejuk mata yang memandang, menenangkan jiwa yang tidak keruan. Inilah hebatnya ketenangan di dalam syurga. Ini berbeza dengan realiti kehidupan kat dunia ini, yang mana hari-hari kita berhadapan dengan cakap-cakap orang. Ada orang cakap macam ni, ada orang cakap macam tu, ada orang cakap macam ni, ada orang janji macam tu, ada orang janji macam ni, ada orang janji tak ditepati, janji dicapati dan sebagainya. Banyaklah dalam dunia ni. Kita memang tak boleh pegang langsung kepada manusia, susah. Kita langsung tak boleh bagi satu kredit. Kalau orang, susahlah manusia ni dalam apa jua keadaan dia lemah. Dia premis dia lemah. Maka apa yang datang daripada dia tu pun lemah juga, walaupun bersifat keyakinan. Jadi orang yang kat dunia ni boleh dengar macam-macam benda yang boleh menyakitkan hati. Kadang-kadang kita salah cakap, kadang-kadang kita ni kita ni bila tak mengawal diri kita, kita akan ada kecenderungan untuk kita bercakap apa saja yang kita mahu, kadang-kadang sampai menyakitkan jiwa orang tanpa kita sedar. Maka ini semua tak ada dalam syurga. Tidak ada percakapan yang sia-sia, tak ada percakapan yang tak ada faedah, tidak ada ucapan yang berunsurkan dosa dan pembohongan, dan ini adalah satu tempat yang penuh dengan kesejahteraan dan serba kesempurnaan. Habis ini jazaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai balasan, jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Allah telah memberikan ganjaran lantaran keimanan mereka, yang mana Allah telah berikan daripada keluasan nikmat, kelebihan yang telah Allah berikan, dan ihsan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ata'an hisaba kafian wafiran syamilan kathiran, pemberian yang banyak, cukup, melimpah ruah, mencukupi, mencakupi, dan substantial. Sangat banyaklah. A'tani fa'ahsabani. A'tani fa'ahsabani. Kata-kata Arab, dia kata orang tu dah bagi dekat aku, dan dia bagi benda yang memang dia kira dah cukup dah untuk aku. Kafani, cukup dah. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Kafani Allah, maknanya cukuplah Allah untuk aku, untuk diriku. Tak adalah aku nak berharap kepada yang lain. Itu maksudnya jazaan atau ata'an hisaba, yakni ata'an kafiyah, itu pemberian yang cukup. Maka dengan itu kita berhenti, ataupun kita setakat itu yang kita bicarakan pada pagi ini. Ayat yang seterusnya, dia ada berapa ayat?
Oh, ada 40 ayat. Kita perhabis ni apa Tok Red? Boleh? Okey, Tok Red tunjuk tanda bagus. Okey. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا رب يا كريم. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keagungan dan rahmat Allah. Rabbis samawati wal ard, Tuhan yang memelihara langit dan juga bumi dan apa yang di antaranya keduanya, yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari yang ketika itu di ayat ini dijelaskan dengan ayat yang selepas dia. Ayat 27 ni dijelaskan oleh ayat 28, iaitu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa, hari di mana malaikat Jibril, ar-ruh tu dekat situ Jibril. Okey. Wal malaikatu safa, dan malaikat-malaikat itu berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Tidak akan bercakap kecuali mereka yang dibenarkan dan diizinkan oleh Ar-Rahman, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan mereka akan cakap benda yang betul sahaja. Okey. Jelas bahawasanya dekat hari akhirat esok tak ada siapa yang akan bercakap. Ini kedahsyatan hari kiamat. Senyap semua. Fala yasma'u illa hamsa. Tak dengar bunyi tu, tak ada bunyi yang dia senyap. Dia macam mana? Macam waktu bila kita nak start periksa, kan? Masuk dalam dewan, mula-mula bising lagi. Lepas tu bila pemeriksa masuk, semua orang senyap. Lepas tu ada bunyi sikit-sikit yang macam bunyi orang apa, lepas tu ada bunyi pensel jatuh sikit kelekang, gitu ya. Dia bunyi tu bunyi yang sangat minimal. Okey. Siapa pun tak ada yang bercakap. Dalam hal ni Nabi SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah ketua kepada anak-anak Adam dan aku tidak berasa bangga dengan itu. Aku adalah orang yang pertama yang akan dibongkarkan kuburnya dan akan dibangkitkan. Akulah orang pertama yang akan diberi peluang untuk memohon syafaat yang dan akan disyafaatkan. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut dia akan nanti dekat akhirat nanti dia akan pergi ke syurga, ke depan ni pintu syurga, dia akan ketuk pintu tu, kemudian ditanya siapa, dia akan sebut Muhammad, dibukakan pintu itu, maka Allah kata dan Nabi SAW sujud dan dia tak angkat kepalanya, sehinggalah Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sa wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Okey, angkat kepalamu, mintalah akan engkau diberikan, dan pohonlah syafaat, nescaya engkau akan disyafaatkan. Itu kelebihan Nabi SAW. Orang datang pergi jumpa, bondong-bondong pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh. Aku dah buat satu dosa, Allah Ta'ala keluarkan aku dah daripada api neraka, daripada syurga. Aku tak boleh. Berbondong-bondong orang pergi jumpa Nabi Allah, Musa. Musa kata, tak boleh, aku pun biasa bunuh orang kak. Aku tampak orang, tak ingat aku tampak orang meninggal, mati seorang. Aku pun biasa buat dosa kak. Pergilah jumpa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata, aku tak boleh kak. Aku telah menipu dalam hidupku 3 kali tipu. 3 kali tipu. Yang pertama sekali tu waktu nak pergi sembah berhala, dia habaq kat kaum dia, inni saqim, aku sakit, aku tak sihat. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah dia sakit hati melihat kaum dia tu, bukan sakit fizikal, tak, dia sakit hati. Tapi dia sebut inni saqim. Yang kedua, bila Nabi Ibrahim kata dekat berhala yang paling besar tu, dia tinggal kapak dekat tangan berhala paling besar, dia kata qala bal sa'alu kabiruhum fas'alu kabiruhum, tanyalah yang berhala paling, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang besar ni lah yang buat, kan.
tak kapak di tangan dia. Dia apa buat hilah, buat hilah. Kemudian yang ketiga, dia tipu, kata Sarah tu adalah adik dia untuk menyelamatkan daripada raja yang zalim. Tapi Nabi SAW kata ini bukan penipuan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, tetapi sesuatu hilah yang bertujuan untuk menjaga agama. Itu Nabi Ibrahim. Pergi pula Nabi Isa, Nabi Isa kata tak boleh, aku tak boleh. Aku ni orang sembah, orang jadikan sembahan. Pergilah kepada Muhammad. Ini barulah Nabi Muhammad yang ambil tanggungjawab dan simpan. Nabi Nuh, mereka pergi juga jumpa Nabi Nuh. Nuh kata tak boleh, aku dah guna dah doa aku. Doa aku dah berdoa untuk kehancuran kaumku. Dah habis, aku tak ada dah. Tak ada, I have nothing left. Tak ada apa dah. Kota doa aku habis dah. Jadi ni semua nak menunjukkan betapa hari kiamat tu tak ada siapa yang bercakap. Yang mula-mula bercakap sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibenarkan untuk baik. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, siapa dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan menempuh kembali jalan kepada Tuhannya. Apa lagi? Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan wahai orang kafir, siksaan yang sangat dekat dengan kamu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana seseorang itu melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Wa yaqul kafir, dan orang kafir pun berkata, ya laitani, alangkah baiknya, kuntu turaba, aku ini dulu hanyalah tanah sahaja. Okay. Sebab apa? Sebab gambaran kedahsyatan itu menunjukkan kalau mereka ni tak buat benda yang mereka dah buat dulu, tak ada langsung nilai ke atas diri mereka itu untuk jadi manusia. Lebih baik tanah saja, yang tak ada apa pun, tanah tak ada apa, tak ada kena hisap, tak ada apa. Okay. Alangkah baiknya aku daripada menjadi manusia yang akan dibangkitkan macam ni punya keadaan dia, lebih baik saja aku jadi apa nama tu, tanah. Dan ini adalah kesimpulan daripada surah An-Naba yang memang menceritakan tentang hari kiamat dan juga pada penghujungnya penyesalan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi umat yang beriman dan benar memahami maksud iman, melaksanakan tuntutan keimanan dan insya-Allah hidup mati juga di dalam iman. Wallahu taala alam. Sekian dulu kita pun tamat surah An-Naba pada hari ini. Dan saya kembalikan kepada Encik Datuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Husni atas kupasan surah An-Naba sebentar tadi. Kita buka soalan kepada guru-guru, sahabat-sahabat sekalian untuk bertanya kepada Ustaz. Ustaz, sebelum ditanya oleh pihak lain, saya nak ambil peluang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, 2 tahun kita buat kuliah tafsir ni sikit sebanyak dia macam intensif lah. Dia jadi adalah ilmu tu, pandai tu sikit. Tapi dia jadi nanti lagi macam memandai-mandai pun ada juga Ustaz. Jadi ini soalan dia. Memandai-mandai. Soalan yang pertama Ustaz, kita tengok ayat 21 dengan ayat 23 Ustaz. Ayat 21 dengan 23. Ayat 21, ayat yang 5 Mac dulu. Jahannam kanat mirsada. Ustaz sebut pasal neraka Jahannam kan, memang sangat pedih lah. Dan banyak jenis neraka Ustaz kupas. Sepanjang kita bertafsir ni, Ustaz kupas dekat surah Al-Humazah, Wailil kulli humazatin lumazah. Dia pun Al-Utamah. Kalau kita ingat, lepas tu Ustaz kupas kat surah Al-Qari'ah. Ada Narun Hawiyah Ustaz. Hawiyah. Saya ingat surah Al-Humazah tu ganas sangat. Ustaz cerita Al-Qari'ah tu dia macam ada soalan lah. An-Naba ni pun ganas di awalnya. Namun di akhirnya dia agak tenang. Okay, tu saya punya intro Ustaz. Soalan dia ada 3. Intro pun dah menggemparkan. Sebab tu dia kata bila jadi pandai sikit dia dah memandai-mandai. Tapi bukanlah untuk saya bila nak sampaikan pada ialah sahabat-sahabat saya ke, kita ni sama nakal kan. Jadi
penyampaian dia tu biar ringan dan mudah. Okay Ustaz. Banyak-banyak neraka ni yang mana dahsyat tu Ustaz. Bukanlah teringin Ustaz. Itu satu. Mana satu paling dahsyat? Ustaz jangan jawab dulu. Tengok tak, soalan dia pun dah rasa macam kau nak merasa ke tidak. Tak nak rasa Ustaz. Lepas tu kita rujuk ayat 23. La bisi nafiha ahqaba. Mereka tinggal dalamnya berkurun-kurun lamanya Ustaz. Berapa lama? Ustaz, tengok ayat dia pun sama. Kau nak tahu lama ke tidak Ustaz? Tapi berapa lama? Sampai bila tu? Kiamat ke, masa dia meninggal ke, masa pembalasan ke, masa apalah kan? Okey. Last ayat 30. Ayat 30 Fadhuqu okey. Ni yang sedap sikit ni bila Ustaz sebut tadi. Macam minggu lepas kita berdebar sangat dengan surah An-Naba ni. In fact saya cakap kat Ustaz, masa Ustaz belajar kat Madinah, tak berdebar ke Ustaz kata, berdebar lagi nak jawab soalan biasa kan. Okay, ayat 30 dia seronok sikit Ustaz. Kan dia kata, sorry ayat 30 tak seronok selepas ayat 30. Tapi Ustaz kata dia berangkat-rangkat azab dia. Okey. Lepas tu ayat 31 dia dah seronok. Okey. Kat sini saya just, ini bukan soalan, saya just macam nasib baik Ustaz sampaikan dalam keadaan yang tenang, bersahaja lah. Dia tidak dramatik. Tapi kalau Ustaz ni jenis nakal, sampai ayat 30 ni Ustaz sengaja macam masuk dia tu Ustaz dramatikkan lah, suara kuat ke, rasa macam nak kiamat. Esok tu saya ingat takut kau nak dengar kuliah Ustaz. Siap nangis kau tak jadi dengar lah kau kan. Saya rasa dua soalan je lah. Yang nombor 3 ni saja bagi dramatik kan. So saya buat drama kan, jadi mungkin saya kena ambil drama, ya betul. Elemen di sini. Itu saja Ustaz soalan saya yang saya kata boleh jadi memandai-mandai nanti. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Saya ingat saya pernah sebut tentang neraka yang dia guru kami dalam kelas dulu waktu mengajar tafsir, dia pernah sebut al-jannatu darajat wan naru darakat. Jannah ni, syurga ni darjat. Dia darjat ni maksudnya macam kalau kita kata bintang hotel lah, ada 3, ada 4, ada 5 bintang, ada 6 bintang, ada 7 bintang. Maknanya dia punya darjat, dia darjat, dia level dia level yang bukan bukan tingkatan, bukan tingkat yang macam tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tak. Dia level. Dia level lah. Jangan faham level tu, tapi wanaru darakat. Tapi neraka ni macam dia darakat. Darakat ni satu antara satu dengan lain. Dan yang paling bawah sekali itu adalah neraka Jahannam. Yang tu yang paling dahsyat sekali sebab dia paling dekat dengan api yang bakar. Okey. Itu neraka Jahannam. Duduk di bawah sekali. Setengah-setengah apa nama tu sebut. Dinamakan neraka kan, saya sebut nama neraka ni banyak kan. Jahim, Jahannam, Lawza, Sa'ir, Saqar, Hutamah. Okay. Dinamakan Jahim sebab li syiddati ta'ajjuji nariha. Jahim tu dinamakan Jahim sebab dia punya flame, api tu hebat. Dinamakan Jahannam sebab dia punya pit dia, the pit of the hell, sangat jauh. Okey, sangat jauh. Gelap. Dia api hitam. Api hitam ni tak nampak. Dia tak nampak. Dia punya api dekat dunia paling panas siapa macam ni? Paling panas kalau apa? Kalau penuhu Bunsen ni, ingat penuhu Bunsen kat dalam lab kan. Ala waznin fa'il. Aywah, barakallahu fiik ya syekhuna. Jahim ala waznin fa'il. Dalam bahasa Arab bila guna wazan fa'il, dia maksudnya syiddah, maksudnya bersangatan. Okey. Apa nama tu, Jahannam, pit dia tu ni. Lepas tu kalau kat penuhu Bunsen dulu, api yang paling kuat warna biru kan. Okey. Yang ni api yang colourless, yang hitam, tak nampak. Dia tak tahu, I cannot imagine. Alright. Dalam kamus disebut Jahannam sebab bu'di qa'riha, di bu'di qa'riha, jauhnya dia punya lubang dia tu, dia punya pit dia tu sangat dalam, dan dia duduk dalam tingkatan yang paling bawah. Lawza pun sama, dinamakan lawza
sebab talahub dia, lahap, nyalaan dia disebabkan oleh nyalaan dia. Sa'ir sebab sa'ir pun sama wazan dengan jahim tadi, sebab dia dicucuh dan dibakar, laju, combustion dia tu power. Okey, saqar kerana kepanasan. Semua ni cerita dia pasal panas, level of heat. Kan? Kalau kita makan cili, dia ada berapa level of heat tu, dia ukur dalam bentuk apa? Alah, saya tak ingat ukuran kepedasan cili tu. Dia ada nama dia tu. Okey. Cili yang paling pedas sekali apa? Nandos ada 4. Aduh. Nandos memang ada 4. Okey, dia panggil, dia ada point dia tu. Dia ada cili yang paling pedas tu, yang tak tahulah berapa dia punya points dia tu kan. Okey. So ini point-point kepanasan. Al-Hutamah, kalau neraka Hutamah pula sebab neraka yang menghancurkan, yang disebut Hutamah sebab terdengar bunyi tulang belulang ataupun seumpama kayu. Kalau kita bakar, ini dekat nak raya ni kan, nak bakar lemang, nak bakar dodoi apa semua kan. Bila kita masukkan api tu, ada at one point bila api tu dah panas apa semua, api tu akan bunyi macam mana tau? Bunyi macam ni. Dia meletup-letup macam bunyi patah tu. Okey, itu dalam neraka Hutamah. Bunyi tu menggambarkan patahnya tulang-tulang yang dibakar. Ya Rabbi Karim. Itu dia. Itu tak tahulah Tok Rek nak buat filem ke, nak buat drama ke, saya tak tahu. Kan? Ahqab tadi macam kita sebut, satu hukum sama dengan pandangan yang paling ni 80 tahun. Dan bila dia sebut ahqab, maknanya dia akan berulang-ulang. One period after another. Dia akan bertambah-tambah. So kalau 80 tahun tadi disebutkan dalam riwayat, 80 tahun yang bersamaan dengan 1 tahun 12 bulan. 12 bulan itu dibahagikan pula 1 bulan 30 hari, dan 1 hari itu bersamaan dengan 1000 tahun. Itu dia. Tu boleh bayangkanlah berapa lama. Jadi ini apa gambaran dan apa yang boleh kita kongsikanlah. Wallahu a'lam. Wa'alaikumsalam minan nar. Okey Ustaz, selesai jawab soalan saya. Dibuka pada sahabat-sahabat lain, cikgu, insyaAllah. Satu soalan mungkin suruh kita bersurai. Silakan Tuan Hikmah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kan kita sering dengar kata kadang-kadang benda tu jadi joke. Dia kata nanti kalau kau nampak buka neraka, kau tertariklah kau masuk syurga. Jadi saya nak tanya Ustaz kan, siapakah orang yang layak untuk menarik yang berada di neraka tu. Jadi macam mana dia punya orang yang macam mana? Adakah semua orang, adakah dia punya tahap tahap dia punya ibadat dia tu sampai tahap dia panggil solihin ke, ataupun yang tertinggi lah. Jadi itu yang yang saya tanya Ustaz. Terima kasih. Bila kita masuk syurga, antara benda-benda yang disebut engkau ni Man, kau ingat memang Ustaz ni confirm masuk syurga ke? Ustaz Ya Rabbi, Ustaz tak kira siapa Ustaz lah orang pertama masuk neraka tahu. Kalau tak ini, kalau tak betul niat, ikhlas ya Allah, dalam hadis tiga golongan yang terlebih dahulu dimasukkan dalam neraka, antaranya ustaz-ustaz lah. Bukan senang ya. Biasalah dia sebenarnya bersumberkan daripada hadis ya. Hadis yang menyebutkan tentang syafaat. Syafaat untuk kita ni dia ada banyak dekat kiamat besok. Syafaat dia panggil syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Syafaat paling besar, syafaat paling hebat adalah syafaat Nabi Muhammad SAW lah. Itu syafaat paling besar. Kemudian kita ada syafaat juga
daripada amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh yang mendoakan kita. Antaranya Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran dan puasa. As-sawm Al-Quranu was-sawmu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Okay. Quran dan juga puasa memberi syafaat kepada hambanya, kepada hamba di hari akhirat. Bila kita sentiasa bermulazamah dengan Quran, kita pasti apa nak masukkan dia dalam neraka. Dia ni teman aku sepanjang hidup dia. Dia sengkang mata baca, dia bersahabat dengan aku, dia pergi dengan aku di mana-mana, dia bawa. Dulu kita susah nak bawa Quran pergi mana-mana sebab nak kena bawa. Kan dulu ada apa, Quran kecil yang kita selalu duduk buah kat paket kan. Budak-budak sogama. Sogama adalah sekolah agama lah ya. Budak-budak sogama memang standard lah bawa Quran dalam paket ni kan. Nampak soleh je dulu kan. Murni je. Bersih je kan. Ya Allah. Suci gila. Kan. Tapi gitulah. Dulu style macam tu. Sekarang ni kita dah ada dalam handphone. So maknanya peluang untuk kita bersahabat dengan Quran tu makin dekat. Okay. Kemudian puasa kita pun juga sebagai syafaat. Itu syafaat amalan Kita juga ada syafaat yang dinamakan sebagai as-suhbah as-salihah, iaitu syafaat yang datang daripada teman-teman yang soleh. Maknanya kalau kita bersahabat dengan orang yang soleh, antara manfaat dia adalah bila mana sahabat-sahabat kita masuk dalam syurga dan tak nampak kita di dalam syurga. Mereka akan cari orang-orang yang soleh ni. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut al-akhilla yawma idzin aduun illa al-muttaqin. Kawan-kawan ni hari akhirat besok semuanya jadi geng-geng kita. Kita punya geng bola, kita punya geng futsal, kita punya geng cycling, kita punya geng badminton, kita punya geng An-Nadi, kita punya geng PIBG ya. Tahniahlah kepada sahabat saya yang baru dilantik menjadi pengurusi Paris. Ambil kesempatan tu kan. Kita punya geng bola tampar, lupa pula geng aku bola tampar, sekali lagi marah pula kat aku tak sebut bola tampar. Barafna ada kat sini semua geng-geng bola tampar ni semua kan. Ni kita punya pengurusi PIBG pun bola tampar juga. Jangan main kan. Okay, don't play lepas tu geng-geng berlari akhir zaman kita. Geng takraw, lupa pula geng aku takraw. Astagfirullahalazim, Julfitri ada kat sini tadi. Ya Allah kan. Geng-geng takraw, lupa pula nak sebut geng takraw tu. Julfitri and Fit. Aku kau lupa Aku pun sama jugalah walaupun ni ada juga dalam geng tu kan. Berjaya juga membuat beberapa kali gulungan dekat Smart tu. Ala kulihan cerita dia. Geng ni tenis tak ada geng. Alamak sorry. Aduh, bila tak sebut ni sekarang semua nak sebut. Tenis lah, volleyball lah, semua tak aku tak sebut semua tenis. Sorry Mi. Sorry lah Mi, tak sebut geng tenis lah pula kan. Geng bola, dan sebagainya lah. Kan? Jadi semua geng ni satu lagi, kalau tak sebut ni you mesti bengang dengan aku. Geng kriket. Geng kriket. Ni semua dah habis dah. Semua sukan dah aku sebut. Memanah semua. Semua geng 5 Neptune. Semua geng-geng ni ping-pong pun. Ya, okey. Semua sukan lah. Geng silat, geng semua lah. Silat gayung, gayung bertani. Okey. Geng-geng ni semua dekat akhirat esok no use. Tak ada guna. Kecuali orang bertakwa. Itu saja. Nak ceritanya lah. Seronok-seronok kita yang duk teringat-teringat geng kat sekolah tu. Jadi cerita dia tak ada nothing. So orang yang bertakwa ni, dia pun kena, kenapa? Kenapa sahabat kita tu tak ada lagi Jom kita tanya. Maknanya itu. Itu yang dia maksudkan. Sahabat kita boleh jadi syafaat, dia boleh tarik kita. Maknanya dia ada privilege tu Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. As kita panggil general benefit. Okay, general benefit. Tak kira dia punya level, siapa-siapa sahaja. Ya, cikgu. Wallahualam. Ikram Shali. Ada soalan ni satu, Dok Red. Ikram Shali. Ikram, tunjuk muka sikit Ikram.
Oh, handball. Ada handball pula geng Cina. Aduh, banyak dosa aku ni. Tak So sebut Ustaz, geng. mohon pencerahan. Manusia biasa penuh dengan dosa, namun Allah pengampun dan penyayang. Jika Allah dah ampunkan dosa kita, adakah kita masih diazab di neraka? Jawapan ni Nabi sebutlah apa nama tu, Nabi bagi tahu kat sahabat-sahabat, dia kata tidak ada seorang pun yang akan dapat masuk syurga dengan amalan dia kecuali dengan rahmat Allah. Okey, hatta dia buat amalan sekalipun dia tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Apa nama tu, wala anta ya Rasulullah, sahabat kata engkau pun sama, wala ana, sama lah, aku pun sama, illa ayataghammadani Allah birahmatin minhu wa ridwan, kecuali Allah Ta'ala menyelimuti aku dengan rahmatnya dan juga keridhaannya. Maknanya sampai begitu sekali. Nabi sendiri pun amin, geng-geng semua bertakwa dan juga diberi rahmat dan juga keampunan oleh Allah SWT. Jadi apa nama tu, kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Okay, kalau dah Allah Ta'ala rahmat, tak kena azab dah lah, settle lah. Neraka tu settle lah, ibaratnya tak ada lah, kan. Dan level-level untuk kita selamat ni terlalu banyak. Paling ringkas untuk kita selamat apa tau? Paling ringkas syahadah kita tu. Sebab syahadah kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dia akan diwakili dengan kad. Dia macam kad pengenalan. Okey, hadis tu disebut nama dia hadisul bitaqah. Hadis yang berkaitan dengan kad. Kad tanda pengenalan. Okey, kad ni dia akan ditimbang dekat mizan besok. Okey, mizan kita esok kita akan timbang. Timbang semua benda. Semua benda timbang, catat amalan timbang, catatan amalan, kertas yang dicatat amalan kita tu pun timbang juga sekali. Semua, everything. Okay. Bila dah tak ada apa-apa, akan dimasukkan last sekali, masuk bitaqah. Disebut memang bitaqah. Macam kad, macam some sort of card yang mengandungi kita punya syahadah. Itu syahadah tu mahal. Syahadah ni jangan dijual, jangan jual beli. Jangan kita gadaikan. Setengah-setengah orang yang suka masuk Islam ni ataupun yang baru masuk Islam, lepas tu kena ujian sikit, dia akan cakap apa? Dia akan kata, kalau macam ni tak payah lah, saya balik agama asal. Jadi apa nama tu, susah lah. Jangan gadaikan kita punya syahadah tu. Bitaqah syakhsiyah, dia kuatkan itu kad pengenalan. Bitaqah syakhsiyah kan. Bitaqah hadisul bitaqah, hadis kad tanda iman kita dekat akhirat akan diletak dekat mizan, dia akan memberatkan mizan kita. Walau hanya dengan sekeping tu saja. Jadi itu mahalnya. Jadi biarlah kita menghimpun apa sahaja yang mampu menyelamatkan diri kita. Wala tahqiranna saghiratan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kita memperlekehkan sebarang ma'ruf pun dengan apa saja. Semua benda baik kita hayun, kita buat insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas jawapan dan juga nanti bukan waktu katakanlah kalau kita punya dosa atas masa diberikan 2 tahun bersama kami mendidik anak-anak murid kita lah siap. Kejap Ustaz. Line hilang, hello. Jangan lagi semua. Ada lagi. Assalamualaikum. Adik Melaka. Jadi kita berhenti. Ustaz, saya nak maklumkan pihak urusan Semak Kajang menjemput semua anari, tak kira generasi yang mana, untuk datang berbuka. Tak dengar Tok Red, putui. Line tak clear. Siapa-siapa ganti je Tok Red buat pengumuman. Siapa yang tahulah. Presiden. Ni pengurusi PABG, tahu tak? Oh, pengurusi Ustaz PABG. Bakru tahu kot. Tarikh 14 April kan? Ustaz Bakru tahu kan? Ustaz Bakru lah, khabar. 12. 14.
Tu PKH Okey, ada. lain dah ada. Lain dah ada. Okey. Ustaz dengar kan Ustaz kan? Ni baru high school. Tadi mana 12 hari bulan, nanti semua dijemput buka puasa di Semak Kajang. Nanti kita akan bagi WhatsApp dan juga ni lah di FB. Dan yang kedua nak mohon sama-sama kita ambil masa sekejap sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum bapa kepada sahabat kita iaitu Kak Mahfuzah SPM 95 iaitu ayahanda beliau Haji Johar bin Ismail baru saja dikabarkan meninggal dunia malam tadi. Marilah sama kita Al-Fatihah dan kemudian kita tutup majlis Ustaz. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seterusnya Ustaz, kita jemput Ustaz untuk bacakan doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال وفي جميع الأحوال إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا مقيمي الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. تقبل الله. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada para guru, Ustaz, Ustazah, cikgu dan juga sahabat sekalian dan juga daripada alumni Saina Sekolah Menengah Sains Pokok Sena yang sentiasa bersama kuliah kita dari dahulu hingga hari ini insya-Allah. Marilah kita menamatkan kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rancangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Dr. Red.